Kita yang berada di fasa terakhir bagi tahun 1443 Hijriah. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, mudah-mudahan pada pertemuan yang singkat ini mengambil ruang waktu antara kita bersama-sama menanti waktu zuhur dan bersama-sama untuk kita mendengar khutbah, ya, dan juga sama-sama kita mendirikan solat fardu Jumaat hari ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kelapangan dalam kehidupan. Allah beri kepada kita kesihatan yang berpanjangan, ya. Allah kurniakan kepada kita kebahagiaan di samping teman-teman, sahabat handai, ahli keluarga yang baik budiman. Dan juga Allah berikan kepada kita kelapangan, keluasan rezeki yang berpanjangan. Juga dikurniakan kepada kita agar dibebaskan daripada bebanan hutang, dan diberikan kepada kita kurniaan daripada Allah untuk tidak lupakan siapa kita sebagai hamba dan Tuhan. Dan mudah-mudahan kita sentiasa mendambakan kasih sayangnya, yakni Tuhan, agar kita dapat hidup dalam keadaan kebahagiaan. Jika kita meninggal, kita akan berada di dalam syurga idaman. Allahumma amin. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, mengambil masa ini, ayo sama-sama kita lihat suasana yang berada di keliling kita, memetik tentang satu hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, Abi Ruqayyah. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut bahawa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ketika para sahabat mendengar ucapan daripada Nabi SAW yang menyatakan bahawa agama itu adalah nasihat, maka mereka pun mengajukan soalan kepada Nabi untuk mendapatkan penjelasan. Liman ya Rasulullah, untuk siapa sebenarnya agama ni sebagai nasihat? Kata Nabi SAW, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mursalin wa ammatihim, atau kama qala. Ada 5 posisi yang Nabi sebut untuk difahamkan, terutama kita. Kenapa Nabi sebut agama itu sebagai nasihat? Agama itu sebagai panduan, agama itu sebagai perlembagaan, agama itu sebagai atur cara dalam kehidupan. Sesiapa yang meninggalkan agama sudah pasti kehidupannya tak teratur. Walaupun kita kata ya kita ada life, ya kita ada kehidupan kita sendiri. Orang yang tidak memiliki nilai ketuhanan, dia rasa bebas, ya. Tetapi apakah kebebasan itu nilai kebahagiaan? Adakah nilai kekayaan nilai kebahagiaan? Adakah nilai pangkat yang tinggi nilai kebahagiaan? Di mana sebenarnya nilai kebahagiaan bagi seorang manusia? Bila mana kita lihat Al-Quran, hadis sebagai panduan dalam kehidupan, kita dapat guide hidup kita ni agar tak terbabas. Ibarat kita berada di jalan raya, ya, kita boleh pandu di mana saja laluan yang kita rasa selesa dan kita nak. Tapi bila ada lalu lintas, bila ada traffic light, bila ada sesuatu isyarat ataupun panduan dan undang-undang dalam perjalanan, sudah pasti kita akan mematuhi hak kita dan kita akan mematuhi hak orang lain. Bukankah itu lebih baik dan tersusun dalam kehidupan kita? Maka sebab itulah Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama ini sebagai nasihat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, bukan apa saya sebut tajuk ini pada tengah hari ini, tuan-tuan. Hari ini, terutama saya, dan saya rasa amat sikit daripada tuan-tuan, susah untuk saya dan segelintir di kalangan kita untuk menerima teguran. Betul atau tidak? Nak bagi teguran, tak payah suruh, kan? Kita boleh bagi nasihat. Nak terima teguran, susah. Sebab ego kita, keberadaan kita, maaf sebut, ya. Sebagai contoh, saya ialah jawatan di JAKIM tak tinggi, penolong pengarah kanan je, tak tinggi, tak tinggi dah kan. Tapi kalau grade sokongan tu memang kena tabik hormat lah, gitu. Tapi adakah kerana sebab saya ni orang kanan, sebab kanan kan, kita nak minta anak buah kita sentiasa hormat kita? Tak. Cara hormat kita ialah kita saling menghargai antara satu sama lain. Betul atau tidak?
Itu hidup kita manusia. Betul, pangkat ini hanya akan dipakai ketika mana kita menjawat jawatan saja. Duduk di masjid, okey, depan ni level menteri, timbalan menteri, SUK, TSU, contoh. Kita belakang. Bukan belakang lagi. Ada. Masuk je masjid, free sitting. Itulah Islam. Nak tunjuk pada kita tuan-tuan, hadis yang Nabi tunjukkan kepada kita ini adalah panduan. Bila sebut tentang ad-dinun nasihah, agama itu sebagai nasihat, agama itu sebagai panduan, agama itu sebagai teguran. Sebab itulah di ayat Quran Allah sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat untuk orang yang beriman. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang iman kita ni dalam kita punya pegangan mazhab kita sendiri, ahli sunnah wal jamaah, kita sebut iman kita ni yazid wa yanqus dalam bahasa Arab. Maksudnya Yazid ni bertambah, bukan Muhammad Yazid. Muhammad Yazid, Muhammad bertambah-tambah. Wa yanqus, Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita bila mana fasa Ramadan, saya yakin semua orang akan rasa bertambah. Seronok main masjid, tak payah suruh, kan? Bila masuk je fasa lepas saja Syawal, nak main masjid pun saya lambat. Tambah-tambah hari Jumaat, kenal nasi kandang Ustaz, nasi berani pula, kan? Dan lagi, ni tazkirah dulu, saat lagi sampai khatib pula, lambat lagi, lambat. Kenapa tuan-tuan? Iman kita bertambah dan berkurang. Maka sebab itulah bila Allah sebut dalam Quran, peringatan itu memberi manfaat kepada kita. Beruntung setiap kita apabila iman kita ni tak sama tuan-tuan, tahap iman kita. Walaupun orang kata ustaz, label ustaz, doa mustajab. Sebab tu bila panggil ustaz, orang banyak 1000. Dia mustajab, tak ada hijab. Panggil label orang kampung je RM50. Tu pun kalau sampul tu ada isi. Kalau sampul tu tarik-tarik, sila cuba lagi. Kesian tuan-tuan, kesian. Ya. Gurau je yang marah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sedar bahawa Islam ini tidak pernah mendiskriminasikan hak siapa-siapa. Sebab tu bila sebut ad-dinun nasihah, peranan kita semua untuk menjadikan agama ini sebagai nasihat, panduan, perlembagaan dalam hidup. Siapa pun kita, hatta saya tuan-tuan, tak semestinya saya sentiasa betul dan tepat. Mungkin ada kadang-kadang saya tersilap langkah, perlukan nasihat dan teguran daripada rakan keliling. Ya, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, lihat bagaimana ayat yang saya bacakan tadi, hadis yang saya sampaikan tadi, nak menggambarkan kepada kita semua bahawa ad-dinun nasihah, agama itu sebagai nasihat, untuk kita lihat apakah ruang lingkup yang Nabi sebut dalam ad-dinun nasihah ini. Pertama disebut bahawa lillah. Ia adalah satu proses kepada kita untuk membetulkan balik pendirian kita sebagai manusia, terutama yang kita hari ini hidup bebas seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada pengawas, tidak ada orang yang memantau, tidak ada orang yang memerhati. Sedang dalam masa yang sama, kita hidup ni di mana-mana tempat sekalipun, duduklah tempat yang orang tak nampak, tapi yang maha melihat adalah Allah. Sebab itulah bila sebut tentang keberadaan kita untuk nasihat ini, setiap sesuatu yang kita buat, setiap sesuatu yang kita sampaikan, sudah pasti adalah untuk membetulkan hak kita sebagai hamba, dan perlu kita untuk membetulkan kedudukan kita dengan Tuhan yang mencipta seorang hamba. Ya, itu satu. Wali kitabihi, dan kitab ni yakni Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam hidup. Setiap kita bercakap, ya, boleh memberi hujah, ya, boleh memberi pandangan, ya, tetapi untuk menentukan sesuatu hukum, untuk menjadikan ia sebagai satu landasan hujah, pastinya kita kena berbalik kepada Al-Quran. Bimbang tuan-tuan, hari ini banyak menggunakan logik akal berbanding daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bimbang di kalangan kita hari ini. Saya sebut ni berdasarkan pengamatan kita, terutama dari sudut pengguna media sosial. Ya, bimbang apabila banyak di kalangan kita bekejar untuk buat konten. Kan? Tuan-tuan boleh tengok macam-macam apa yang berlaku. Dulu konten apa pengantin, trending pengantin, tak kisahlah atas kereta lembu, kan? Pijak tek lembu, tak kisahlah. Pi duduk pula atas kandar, pi duduk pula atas kubur, betul tak? Viral dulu. Kan? Lepas tu pula macam-macam tak payah sebut lah. Bila
kita sebut tentang Quran, berbalik kepada Quran, tuan-tuan, ini adalah nasihat terbuka untuk sesiapa sahaja. Apatah lagi mereka yang mempunyai nama dan mereka yang mempunyai followers yang ramai, mungkin berjuta. Ya, konten mereka untuk mendapatkan perhatian daripada orang ramai. Kita dalam agama, betul, agama tidaklah sampai menyekat semua benda tak boleh buat. Kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma ada benda yang dilarang, ada benda yang ada had dia, batas-batas dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, wali rasulihi. Kita kena balik kepada basic juga, ikut sunnah Nabi SAW. Terutama dari sudut nasihat. Nanti kita tengok sikit sebanyak bentuk nasihat yang Nabi anjurkan dalam agama. Yang keempat, wali a'immatil mursalin. Apabila pemerintah, orang berkuasa di kalangan kita yang menjalankan tugas-tugas kebajikan, menjalankan tugas-tugas kebaikan, peranan kita bersama untuk support, untuk bantu. Walaupun kita tak ada kuasa, tidak ada upaya dengan kudrat kita, setidak-tidaknya kita menyokong usaha tadi dengan doa. Jangan pula boy, biasalah nak dekat pilihan raya kan. Faham tak faham sudah? Cukup 4 tahun 5 tahun duk kira pilihan raya. Kita doa yang baik-baik. Siapa pun naik jadi pemerintah, ya, yang ada yang kita suka maupun yang kita tak pilih, kita doakan mudah-mudahan mereka yang dipilih sebagai pemerintah, mereka yang menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita kena support. Nampak benda tu, contoh terang-terang nampak benda tak elok, mereka tegah. Kita nampak benda tu benda tak elok. Ya, benda yang dilarang nak agama, support. Jangan pula nak ambil mileage, nampak? Minta maaf lah tuan-tuan, ya. Dia kata hak rakyat. Okey. Tetapi dalam masa yang sama, kalau benda yang namanya perintah daripada Allah, al-amru bil ma'ruf, benda kebaikan dibuat, support. Wan nahyu 'anil munkar, dia mencegah benda-benda yang mungkar, kita tolong nampak benda tu, ya. Ambil peranan kita masing-masing. Dan yang keempat, wa ammatihim, masyarakat kita awam. Yang saya nak sebut pada tengah hari ini, apa yang berlaku di keliling kita hari ini ialah untuk kita membetulkan kesilapan yang sedia ada. Kita bukan nak terus menuding jari. Ya, hatta saya kutkan kat sini rakan-rakan artis saya. Bukan kita kata rakan-rakan artis ni salah, tidak. Tapi kadang-kadang mungkin mereka tidak ada orang yang memandu. Ya. Saya terlibat secara langsung lah dalam dunia artis ni, cara tak langsung lah, bukan cara langsung lah, tak langsung. Yalah, bila kita berkecimpung dalam dunia seni ni, kita akan bercampur dengan semua artis. Minggu lepas saya diundang bersama dengan konsert reunion UKIS 25 tahun. Pilah, Allah mak ustaz nak pi konsert ni. Memang kita kaki menyanyi jugalah kan. Artis apa tak kenal kan penyanyi ni depan ni. Depa kenal tahu penceramah, depa kenal artis. Penceramah dia bayar mileage dia bawah 1000, artis lebih 1000 lah. Faham tak faham sudah? Okey. Saya dipanggil. Bila tengok tuan-tuan, ya, depa pun sebut, depa kata, "Ustaz, kita buat program macam ni Ustaz, banyak ujian." Saya kata, betulkan balik niat. Kalau tuan-tuan nak cari kejar harta dunia, memang ujiannya banyak. Kalau tuan-tuan hanya sekadar untuk nak jadikan sebagai platform kerja, teruskan. Tapi kalau tuan-tuan nak cari redha Tuhan, betulkan balik. Jangan terkejar-kejar atas pentas kan. Kemudian pula jangan membawa kepada unsur-unsur maksiat. Kita minta tuan-tuan, okey, lelaki perempuan berjoget kan, contoh. Jangan. Jaga adab-adab walaupun kita kata konsert. Tolong hormati hak-hak masing-masing, terutama dalam agama. Saya pesan kepada Amir UK, saya pesan kepada geng-geng hak yang tu pun saya pesan juga. Alhamdulillah lah Abang Amir pun dengar. Yang main flute tu apa, Muhram kan, Moha dengar Ramli, Abang Ramli pun faham. Dalam usrah tu saya cakap, saya kata benda saya tolong doa, bukan bererti dengan doa tuan-tuan lulus. Tambah pula panggil pegawai JKIP, oh lulus konsert. Tak. Ya? Sebab namanya kalau bawa pada unsur-unsur maksiat, memang tidak akan saya sendiri takkan sokong. Tapi kalau benda tu benda baik, sekadar menyanyi, jalan menyanyi pun tak sampai melalak-lalak sampai melupakan hak-hak kita masing-masing, ambil peluang untuk buat kebaikan. Saya naik pentas, dia minta untuk saya naik pentas, saya minta semua sekali betulkan niat, saya minta semua sekali untuk aminkan doa, untuk doa kita sama-sama. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, berbalik kepada kisah kita tadi, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi meletakkan bahawa dalam hadis ni prosesnya ialah untuk kita buat kebaikan. Ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Disebut bahawa ada beberapa
kriteria seseorang itu berhak untuk mendapat kelayakan sebagai seorang yang membawa kepada nilai-nilai panji kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Antaranya, pertama, mestilah orang itu berilmu. Kalau orang tu tak berilmu, macam mana dia nak boleh bandingkan benda ni yang dalam agama, benda ni yang memang dilarang pada agama? Susah. Kita kena berilmu. So macam mana nak berilmu? Setidak-tidaknya kita duduk dalam kuliah-kuliah agama. Tak lama tuan-tuan. Sat je, macam kuliah ni tak sampai 15 minit pun tadi kan. Sat je. Kalau mungkin kuliah lepas maghrib, tengah maghrib isyak, mungkin dalam setengah jam. Kuliah perdana mungkin 1 jam. Tak lama tuan-tuan. Konsert 2 jam setengah. Saya duduk konsert UKIS 3 jam. Daripada pukul 9 sampai pukul 11 dekat pukul 12. Nak keluar daripada konsert tu berpegang tangan. Kesian kat pakcik-makcik tu. Maksudnya tua pun main tengok konsert. Saya mereka duduk sembang dengan saya. Ustaz, tengok tu pakcik tu, main konsert ni. Saya kata, tuan-tuan, konsert dia boleh main, masjid mesti boleh main ni. Berpandangan baik, bersangka baik, husnuzan. Ustaz, mereka beli tiket mahal Ustaz. Mereka bayar tiket ni 1/10 daripada mereka punya infak ke masjid surau tu. Betul Ustaz no? InsyaAllah bersangka baik. Ya? Kita doa yang baik-baik. Jangan nampak yang buruk-buruk. Mungkin orang nak buat tu, nak mengambil peluang. Mungkin pada saya ialah, saya sebut dengan kawan juga, mungkin ada juga tu pancaragam tu ke, penyanyi tu ke, mungkin dia punya pemain muzik tu, adik-beradik dia ke, anak beranak dia ke, nak support kan? Kita doa yang baik-baik je. Apa yang jadi pada mereka atas dasar pandangan kita manusia bersangka baik. Sebab itulah ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Setiap sesuatu yang kita nak sampai ni mesti berunsurkan nasihat. Pernah satu ketika mana saya beratuk nak bayar barangan pesanan daripada orang rumah. Misalnya kita ni masa tu dalam tempoh Syawal. Biasa orang nak buat open house, bini beritahu, abang, ni banyak barang rumah tak beli ke ni? Kita pun cari Allah, tulis. Orang lelaki ni kena tulis. Bukan tak ingat. Pesan 5, bawa balik 50. Tu orang lelaki. Dia memang bagus. Penuh troli kan. Pesan dia kata tulis. Dia pun tulis. Dalam lebih kurang 7 barang. Kita pun cari dah 7 barang tu sambil beratuk tu jam. Orang ramai. Misalnya Syawal open house. Jadi tunggu lama pula mesej lagi kat bini. Tu tanda sayang bini. Ni cara kalau tuan-tuan nak tambah lagi. Faham? Tak faham sudah, lambat. Jadi saya pun tulis, nak apa lagi yang? Ni dah beli barang semua ni. Nak apa lagi? Lepas tu dia kata, okey bang, teringat pula satu lagi barang. But dia pun pesan, tambah barang boleh, jangan tambah orang. Faham? Okey, lambat. Saya pun beli. Rupanya dia nak lagi sebut tebo. Tengok lambat lagi dalam 2-3 orang, saya pun berlari pergi cari tebo. Rupanya tebo pula banyak kan. Jenis tebo tu uncang 10, uncang 30 lah, paket lah. Ambil gambar kat dia. Zaman sekarang gambar dia. Okey bang, ambil hak sebut. Kita pun ambil sebut, lari balik. Tengok tempat saya tu dah ditolak trolinya ke tepi. Ada orang ambil tempat saya. Dalam hati saya, tak apa, ambil pergi kat dia lah. Memikirkan banyak benda, saya kata kalau benda orang buat salah, kita fikir benda biar pi, akhirnya kesalahan yang dibuat itu orang akan pandang tak apa. Dan akhirnya ramailah orang akan buat salah dan berpandangan bahawa salah pun orang takkan tegur. Salah pun orang akan anggap betul. Betul atau tidak? Inilah kebiasaan kita. Jadi sekarang ni kita kena betulkan yang biasakan betul. Kalau nampak benda yang salah, kita tegur dalam keadaan beradab. Bukan tak tegur langsung. Tegur beradab. Saya sampai tahap bila dia dah nak bayar, baru saya cakap kat dia, tuan, saya rasa macam tuan dah potong tempat saya, potong line. Dia beralih kat saya, dia cakap apa? Mana ada? Dengan kadar suaranya yang agak tinggi. Sedikit berusia daripada saya, suami dan isteri. Isterinya tidak memandang saya, tapi dia pandang saya dalam keadaan marah. Saya kata, tuan, saya tak marah. Cuma saya tempat saya ni, saya belakang daripada lelaki India ni. Saya belakang dia je. Tapi tiba-tiba troli saya. Dia kata, you yang tinggal tempat. You yang tak ada situ. Mana boleh tinggal tempat? Saya kata, troli takkan ada macam tu saja. Mesti ada orang tolak. Saya tinggalkan sekejap, saya ambil barang. Tak apa tuan, saya benarkan. Kalau tuan nak ambil tempat ni, saya bagi, tak ada masalah. Tuan, boleh, tak ada masalah. Cuma adab dalam agama, minta izin, tak pun bersuara. Tempat tuan ke? Tak apa, saya dulu boleh. Contoh, sebab saya tak sempat ni, saya nak terberak ni. Contoh, bersangka baik tuan-tuan, takut tercicir nanti kan, ataupun tercirik-birik kat jalan kan. Jadi kita pun bersangka baik. Saya cakap itu, minta izin tak apa tuan. Dia kata, nak minta izin apa, tempat awam public kot kan? You yang tak beradab. Saya pula kena syarah. Dia tak tahu yang tengah bercakap ni adalah penceramah.
Nasib baik aku tak ambil setengah jam lagi ceramah situ. Jadi saya moral of the story ialah, walaupun lepas pada tu memang keliling saya, memang jumpa saya sembang, dan mereka sendiri pun memang tak bersetuju lah dengan cara lelaki tadi. Mereka pun melihat, cuma saya kata tak apa, saya menegur sebab saya tak nak nanti ada orang lain mengambil hak seperti saya. Betul atau tidak? So teguran kita adalah kebaikan. Maka sebab itulah tuan-tuan, ad-dinun nasihah, agama itu sebagai nasihat. Platform kita bila seorang yang beragama, kita dipandu dengan agama sebagai nasihat untuk diri kita agar tidak terkandas, tercicir daripada landasan utama kita, iaitu mendapat redha Tuhan. Maka sebab itulah tuan-tuan, tengah hari ini sama-sama kita betulkan balik, sama ada di media sosial ataupun di dalam lapangan kita bersama dengan rakan-rakan dan teman-teman, kita nampak benda baik, kita support dan doakan dengan kebaikan yang dibuat. Andai ada kesilapan, kesalahan, mungkin ada, yalah, budak-budak pula, orang zaman sekarang, bukan budak-budak, orang zaman sekarang suka up status. Tak nafi, yang bercakap pun sama, kan? Jadi tak apa, nak masukkan apa-apa konten, silakan. Nak buat apa-apa untuk dapatkan apa-apa mileage, buat. Tetapi jika ada benda yang tersasar daripada benda dalam agama, harus sama-sama kita tegur. Dulu kita ada adab, bila orang tua tegur kita tak berani, kan? Nak lalu depan orang tua, minta lalu pakcik dulu. Sekarang pakcik tepi, pakcik tu yang kena ke tepi. Itu beza, kan? Tak apa tuan-tuan, kita betulkan balik benda yang biasa, biasakan balik benda yang betul, ya. Dalam hidup kita mungkin semakin lama semakin tertinggal tentang adab. Adab itu adalah cerminan pada namanya akhlak. Maka sebab itulah sama-sama kita saling tegur menegur, ambillah peluang untuk kita membetulkan kehidupan kita bersama-sama. Saya rasa cukup sekadar itu peringatan ringkas daripada saya. Yang baik datang pada Allah, yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Jika ada salah silap, betulkan saya semula untuk kita sama-sama saling melengkapi di masa akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.